Mual Bicara Islam Itu Indah bersama Profesor Dr. Muhaya ini dibawakan khas kepada anda oleh Modest Culture, diinspirasikan oleh Profesor Dr. Muhaya. Layari www.modestculture.com. IKIM pilihan utama anda. Alhamdulillah, kembali seperti dijanjikan untuk kita kongsikan bersama dalam Aspirasi setiap hari Rabu pagi. Aspirasi InsyaAllah Mazina Ismail akan bersama untuk Islam Itu Indah. Dan Alhamdulillah pagi ni kita bertemu kembali tetamu yang selalu alukan, yang saya kasihi, yang baik hati. Profesor Dr. Muhaya Haji Muhammad. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Mas. Saling puji kita. Saya kata Mas baik hati, Mas pun kata saya baik hati. Itu apa kita beri tu kita dapat. Saya belajar dari Prof, insyaAllah. Semuanya kita sebut yang positif je. Betul. Okey, insyaAllah pagi ni kita bakal berbicara bersama rakan-rakan pendengar kita tentang sesuatu yang kadang-kadang kita terlepas pandang, iaitu membina personality. Kita ingat kadang dengan apa yang kita ada tu kita carry, kita bawa je diri kita. Sebenarnya personality tu perlu dibina, Prof. Betul. Macam mana kita nak cerita tentang hal tu? Silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mas yang baik hati dan para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, yang saya yakin beriman pada hari bangkit semula. Amin. Saya pilih tajuk ni tiba-tiba je teringat sebab saya tengok ceramah oleh Mufti Menk, Mufti Zimbabwe, dalam bahasa Inggeris. Dan bagaimana beliau bercakap tentang bila kita mengamalkan rukun Islam yang 5 itu, sebenarnya kita telah membina personality diri kita. Dan dalam ayat Al-Quran juga banyak ayat-ayat yang membina personality. Dan kita tahu Quran ni kalimah Allah, mukjizat yang macam-macam aspek kita boleh lihat. Tetapi apa kata, saya bukan mufti, bukan Al-Quran pun, tapi cuba tengok pada rukun Islam kita saja. Jadi bila kita kata personality macam ni lah, banyak definisi. Saya pun tak tengok buku, tak tengok Google apa personality. Pada saya personality ialah bila kita jumpa orang tu, apakah kita punya impression tentang dia. Kita rasa seronok, rasa bahagia, rasa tenang, rasa sayang, dan kita rasa diri kita dinilai, dan diri kita bernilai, dan diri kita rasa we feel good about ourselves. Kita rasa baik tentang diri kita. Maka itulah personality yang baik. Tapi kalau personality yang tidak terbina, tidak baik ni, bila kita jumpa orang tu, satu, kita sakit hati, kita kecil hati, dan kita rasa kita teruk sangat. Jadi selalunya personality ni bermula daripada cara seorang tu berfikir, yang menentukan emosi dia, yang menentukan tindakan dia. Tindakan itulah percakapan, memek muka, perbuatan, gaya berjalan, semualah. Itu yang menyebabkan kita lihat dan seseorang itu akan mempengaruhi. Tu bila saya kata dunia dalaman tu fikiran kita, emosi kita. Dan dunia luaran tu ialah kesihatan, ketenangan, kebahagiaan dan kewangan kita. Itu hasil kehidupan kita. Dan tindakan kita, maknanya fikir, rasa, tindak dan dapat hasil tu. Tindakan itulah berdasarkan personality yang kita ada dalam jiwa kita. Jadi kalau kita ikut rukun Islam saja, kita ni kata namanya orang Islam. Islam Itu Indah, Institut Kefahaman Islam Malaysia, semuanya Islam. Tetapi cuba kita tengok macam mana kita jalani hidup kita ni. Banyaklah ada company yang ajar orang buat grooming, personality develop macam-macam. Tetapi saya rasa kalau kita tengok rukun Islam, subhanallah, macam Mufti Man kata, saya dengar sedikit sebelum datang tadi, maknanya bila kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bila kita kata tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selainkan Allah, maka kita menjadi hamba hanya kepada Allah. Dan setiap saat fokus kita redha Allah. Dan redha Allah maknanya kita mesti baik pada makhluk Allah. Automatik kita tidak akan melakukan sesuatu yang tidak baik pada diri kita, kita bermakhluk, dan pada orang lain, dan juga makhluk Allah yang lain seperti udara, air dan sebagainya. Maknanya kita sembah Allah saja. Hamba pada Allah, bukan hamba pada kerja, hamba pada bos, hamba pada barang branded, hamba pada rupa paras, bukan. Hamba tu maknanya kita buat apa saja untuk dia suka pada kita. Jadi kalau kita hidup hari-hari, kita buat apa saja untuk bos suka, mungkin Tuhan murka. Tetapi tidak ada situasi di mana kita buat apa yang Allah suka yang manusia tak suka. Confirm. Sebab yang genggam hati manusia Allah. Satu lagi, bila kita Muhammad Rasulullah, maka bila kita kata dialah idola kita,
hidup dia kita nak ikut semua sunnah dia dan akhlak dia tu. So dalam kita ni dia kata macam ni lah, Mufti Meng kata orang solat, masa nak sembahyang Jumaat tu, orang yang tu dia parking berlari-lari dah pasal nak saf depan, tapi kereta dia blok orang. Subhanallah. Jadi nak tanya, kita ni Islam dalam masjid saja ke di mana-mana? Jadi sunnah Rasulullah ni senyum dulu, baru bercakap. Bercakap ringkas tapi penuh mutiara. Jadi kalau kita tak senyum, bercakap berpusing-pusing, cakap berlayang-lara, cakap bermengarut, Facebook status semua mengarut, menunjuk besar diri, subhanallah, macam mana personality nak bagus? Yang kedua, solat kita. Bila kita solat, tengok baca Fatihah. Saya nak menyuruh diri saya dan semualah, makna Fatihah kita faham tak? Macam mana solat itu mencegah kemungkaran? Because kita suruh Allah tunjuk jalan yang benar, jalan yang bukan dia murka, jalan orang sesat. Tetapi luar solat, jadi kaum wanita sekalian, masa solat kita tutup aurat, buka solat kita buka aurat. Jadi Allah dia ada masa solat sajalah. Sedangkan ubudiyah, kehambaan kita bukan hanya pada ibadah khusus. Dan banyak orang kata, Prof, saya penat kerja, tak ada masa nak ibadah. Baru ni kat Facebook orang tanya, saya makcik saya ni, saya kata jangan kerjalah, sisa-sisa umurnya patut dihabiskan untuk beribadah. Sedangkan makcik dia tolong dekat kedai. Kita tak nampak kerja sebagai ibadah. Sebenarnya selagi kita ada kederak lagi, kita tolong. Sebab bila kita buat apa saja kita buat, walaupun kita cuma ambilkan air saja, tapi kerana Allah dah ibadah. Jadi dalam solat kita rokok, tapi luar kita masih ego. Dalam sujud kita rendah diri, dalam luar masih ego. So bila kita bukan hanya mengerjakan solat, kita mendirikan solat. Dan sekarang kita ibu bapa banyak hantar camp untuk lulus PMR. Berapa orang hantar camp solat dengan betul wuduk yang betul. Dan saya menyeru, saya tak tahu apa komponen dalam camp solat, tapi saya rasa bukan hanya untuk bacaan dan caranya dari segi fizikal, tetapi masukkan roh solat tu dalam apa yang kita ajar. Dan yang ketiga rukun Islam ialah puasa. Bila kita berpuasa, benda yang halal pun kita menahan diri. So itu disiplin. Menahan diri, kita buat apa yang patut pada orang, yang patut dalam keadaan yang patut. Maknanya kita ada undang-undang dan kita ikut. Okey. Yang keempat ialah zakat. Kita ni, kalau kita hidup hanya nak dapat saja, kenapa dalam rukun Islam suruh beri pada orang miskin? Maknanya Allah suka kita sifat memberi. Jadi bila kita zakat, kita jadi pemurah. Bila kita puasa, kita disiplin. Bila kita solat, kita mencegah kemungkaran. Bila kita mengucap, kita jadi hamba Allah. Dan yang kelima, haji. Bila kita pergi haji, kita tengok, kita pergi haji kerana Allah atau kerana untuk dapat title. Dan bila kita pergi haji pula, tengok akhlak kita masa di Mekah. Kalau kita sentiasa mementingkan diri sendiri, maknanya tak tercapai. Kita mestilah tentukan kita pergi Mekah tu, kita mana jangan berebut tu, semua orang dah ulas dah. Tapi saya nak sebut ni Mas, bayangkan kita orang Islam ni buat rukun Islam dengan sebaik mungkin, personality, akhlak kita akan terbina. Dan kita nak tahu ilmu kita ini berkesan atau tidak ialah akhlak makin baik. Kalau kita asyik pergi seminar sini ceramah, sama usrah sini usrah sana, tapi masih mengumpat, akhlak tidak terbina, tidak masin ilmu itu. Dan bagi pendakwah semua, kita sebelum kita dakwah orang, tentukan kita akhlak kita baik. Jangan sekali-kali dalam dakwah kita itu kita mengasari orang. Saya pun seru pada diri saya. Kadang saya dengar Mufti Meng kata, kita ni kadang kita nak jadi baik umur 50 baru baik. Tapi kita jumpa orang 5 minit nak suruh jadi baik terus. Kita ambil masa 50 tahun. Jadi kita tengok sabar. Nabi Muhammad SAW pun 23 tahun baru terbina. 13 tahun di Mekah, akidah dulu. Dan saya serulah diri saya, kita semua ni tolong tentukan pelajaran akidah pada anak-anak kita supaya tidak terpesong. Wallahualam. InsyaAllah. Itu dah mukadimah daripada Profesor Dr. Muhaya. Kita bicara berkenaan membina personality. InsyaAllah kita akan kupas lebih lanjut. Kita berhenti rehat seketika, dan untuk anda sebarang persoalan boleh kongsikan bersama kami di talian 0362051500. Sekali lagi 0362051500, atau juga menerusi Facebook IKIM FM. Like kami dan kongsikan persoalan di bawah status Islam itu Indah pagi ni. Terus bersama, kembali selepas ini.
Bahagianya negara apabila bahagianya masyarakat. Bahagianya masyarakat apabila bahagianya keluarga. Bahagianya keluarga apabila individu dalam keluarga itu celik mata hatinya. Bersama Prof Muhaya dalam Siri Jelajah Celik Family Bersama Bahagia Membahagiakan, Kuala Lumpur 29 Disember, Dewan Merdeka PWTC. Jom Celik Family, hubungi 0102880243 atau 41 ataupun layari family.chelix.com. Dan at the end of the day, kita maafkan semua orang dan kita insya-Allah pagi esok kita boleh bangun dengan keadaan yang bahagia, supaya kehidupan kita akan lebih bermakna lagi di sisi Allah. Kembali bersama, masih lagi di dalam rancangan Islam itu Indah. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dengan Profesor Dr. Muhaya bicara berkenaan membina personality ya. Prof, pagi ni kalau tadi kita sebut tentang Rasulullah SAW, Prof kata 23 tahun, tapi sebenarnya Rasulullah tu ramai yang jatuh cinta dengan Islam kerana melihat akhlak Rasulullah SAW itu sendiri. Dan akhlak yang paling penting, ya, rendah, humble, betul. Dan akhlak Rasulullah SAW itu ada dalam Quran semuanya. Betul-betul manifestasi apa yang ada di dalam hati dan juga fikiran. Mungkin kita ni kadang-kadang macam kita sebut tadi lah Prof, kita nak jadi baik atau kita nak orang jadi baik, tapi kita sendiri belum tentu lagi menampakkan sesuatu yang disenangi oleh orang. Macam mana Prof? Betul, sebab tu saya kata kita hidup dengan dua cara. Sama ada tengok cermin lihat diri kita, atau ambil kantar pembesar tengok orang. Kalau kita pakai kantar pembesar memang tak nampak diri kita, nampak orang aja. Tapi kita tengok cermin, kita nampak diri kita. Lagi kita tengok cermin, lagi nampak keaiban diri kita, kita akan betulkan. Tapi kalau kita tengok orang, baju kita koyak pun kita tak perasan. Maka memang jadi tema hidup saya, Mas. Kalau orang tanya apa pun, kadang-kadang kat Facebook soalan pelik-pelik kan. Saya di pejabat perlu dihina, dikutuk ni, macam nak buat? Saya kata apa? Lihat diri, kerja dengan baik, hormat semua orang, beri kasih sayang semua. Itu jawapan saya. Pada saya itulah caranya sebagai individu. Sebagai kita kalau organisasi lain, tapi individu ni tidak ada benda yang kita tak boleh beri melainkan kasih sayang. Beri sayang, jangan beri lain. InsyaAllah akan dapat kasih sayang kembali. Memang ada beri dapat. InsyaAllah. Talian 0362051500. Kita dengarkan panggil kita yang pertama dari Shah Alam, Zurina. Assalamualaikum Prof. Saya nak bertanya. Saya seorang ibu pada 2 orang anak berkahwin. Tapi saya baru-baru ni saya diuji. Saya diuji dengan seorang lelaki, suami orang, dan akhirnya saya mengambil keputusan untuk berhenti kerana saya nampak ia lebih membawa kepada kemaksiatan. Jadi di sini saya kembali kepada jalan yang sepatutnya dan bertaubat kepada Allah. Namun saya ada perasaan yang sangat rasa bersalah kepada suami dan juga rasa bersalah kepada isteri lelaki tersebut, dan saya tidak mencapai ketenangan selagi saya rasa macam saya tidak memohon ampun dan maaf terhadap orang-orang yang saya aniaya ni. Saya mohon pandangan Prof. Terima kasih. Masya Allah, saya rasa masalah ni makin berat, Mas. Banyak ini berlaku sebab adanya alam maya, Facebook dan sebagainya. Sebab itu saya menyeru pada kaum wanita, bila kita nak post Facebook, tanya niat kenapa. Nombor 2, bila komunikasi, kita bercakap dengan orang bukan muhrim kita pun, itu macam kita bercakap tepi jalan lah. So jaga hijab kita. Bagus Puan dah bertahu mana dosa kita tidak dapat mengatasi sebesar mana keampunan Allah. So minta ampun dan jangan rosakkan suasana rumah tangga lelaki itu dengan hanya minta maaf. Puan sedang merosakkan kehidupan dia. Lupakan dia, delete file tu. Doakan kebaikan pada isteri dia dan pada lelaki itu. Dan bagi suami kita, jangan beritahu. Kalau beritahu merosakkan, pada saya lah, apa kita buat ialah cakap dengan suami kita, boleh tak abang ampunkan saya semua atas abang dosa abang tahu dan abang tak tahu, dan saya pun ampunkan dosa yang tahu dan tak tahu. Sehingga di situ hilangkan fokus pada dosa lama, fokuskan pada membetulkan diri, betulkan aurat, dan lihat kenapa kita terpesong ke jalan itu. Mungkin aurat tak betul, ibadah tak betul, betulkan benda tu. Terima kasih. Dan Eddie Muhammad dari Facebook, salam Prof, bagaimana nak ubah perangai adik yang berumur 13 tahun, kali kedua mengambil barang tanpa izin, bohong saya, erti kata lain mencuri lah. Yang pertama dia ambil handphone kakaknya, yang kedua dia ambil memory card handphone saya. Adakah perlakuan adik ini disebabkan dia membesar dari umur 6 tahun ketiadaan ayah, atau dia berjauhan dengan adik-beradik lain? Sebab kami 7 beradik dan saya anak ke-6, beza umur adik dengan saya 8 tahun. Dia membesar di kampung, kami besar di bandar. Kurang perhatian dari adik-beradik lain. Macam mana tu? Sebenarnya tidak ada orang yang jahat.
semua orang baik dan setiap perbuatan tu ada niat yang baik. Contohnya dia curi handphone, mungkin dia nak handphone tu pasal dia nak sukakan hati dia, tu niat baik juga nak sukakan hati dia, tapi kesannya dia buat rosak orang pasal kurang ilmu, kurang kesedaran. Dan budak 13 tahun sebenarnya selalunya dia orang terkesan dengan apa yang berlaku masa dia kecil dulu, dia tengok orang sekeliling dia. Tapi macam ni lah, kita tak nak budaya menyalahkan yang dah berlaku, kita nak fokus pada solution. Selalunya kanak-kanak nakal sebab kurang perhatian dan kasih sayang. Apa kata kita sebagai abang cuba jadi kawan yang baik pada dia, tingkatkan akaun emosi, sayang dia, beri pelukan yang kuat, kata dia baik, tingkatkan keyakinan diri dia. InsyaAllah bila dia dah sayang kita, bila kita buat teguran, contoh yang baik, dia akan ikut. Wallahualam. Sama kita doakan. InsyaAllah. Talian 0362051550. Terus berhubung bersama rakan setugas Muna. Dan ini Syamazatul Liza. Samad. Assalamualaikum Prof. Bagaimana saya nak membina personaliti anak lelaki berumur 6 tahun yang tak berapa nak berani nak mandi berteman, nak solat berteman. Anak kecil ni. Kita kena mula dari kecil, Prof. Betul. Tak apa. Kita ingat jangan nak suruh anak tu bertukar dalam masa satu hari. Cuba kita buat macam latihan, kita buat kad, buat jadual. Okey adik, kalau adik pergi mandi seorang, mama bagi 1 star. Berapa star, nanti kita boleh dapatkan apa yang dia nak, makanan yang dia suka, atau pergi holiday dan sebagainya. Reward system. Kemudian kalau dia rasa takut, apa kata kita cari filem-filem yang baik, yang tunjukkan budak-budak baik. Sebab tu saya menyerulah kepada semua pembikin drama, skrip ni, cuba buatlah drama-drama yang akan meningkatkan keyakinan diri dan contoh yang baik, dan elakkan daripada adegan yang mengarut-ngarut, dan kurangkan cerita hantu-hantu. Sekarang ni banyak pula macam-macam hantu ada keluar kan cerita. Saya janganlah kurangkan semua tu. Satu lagi, Raji Hassan bertanya, Assalamualaikum Prof. Apa pandangan Prof jika seseorang itu menunjukkan image dan personaliti cantik dari segala segi bila bersama orang luar, awam, tapi bila dengan keluarga bengis, mengutuk, menggunakan kata-kata yang pedas? Betul. Ini saya nak kongsi pengalaman saya. Baru ni ada seorang suami memberitahu saya, Prof, isteri saya kalau dengan orang lain sangat baik. Dan saya pernah jumpa isteri dia, memang saya tengok, saya rasa ya Allah dengan senyum manis, muka lembut. Tetapi isteri dia kata, suami dia kata rupanya kat rumah dia suka maki-maki anak dia. Ya Allah, saya tak tahu. Jadi mungkin dia panggil dual personality ataupun personality disorder, ataupun isteri macam ni atau orang macam ni, dia kurang penghargaan daripada keluarga. Jadi kadang manusia macam ni, dia jadi jahat bila berada keliling orang jahat. Dengan orang yang baik, dia jadi baik. Mungkinlah pasal manusia yang lemah ni, dia dipengaruhi suasana. So kalau kita ada pasangan macam tu, kita tengok kenapa dia marah-marah kat rumah. Mungkin dia kurang dihargai, dia sering dikutuk. Orang yang dikutuk belajar mengutuk. Mungkin dengan kawan dia baik pasal kawan dia baik. Jadi mungkin dia mengharapkan penghargaan manusia. Dia tahu, orang dah tahu dia macam mana keluarga, so dia cuba buat perangai lain supaya dapat penghargaan di luar. Sebenarnya manusia ni semuanya dahagakan penghargaan lebih pada laparkan makanan sebenarnya. Mungkin stres ke apa di rumah dan sebagainya. Mungkin itulah. Jadi saya ada macam ni lah, orang nak kahwin musim sekolah nanti, kahwin, tolonglah jangan duk sibuk majlis perkahwinan, tema kala apa, tema kala apa. Tolong tengok tema kehidupan tu apa, tema memberi atau menerima, cari Allah ke cari manusia. Betulkan perkembangan diri sendiri, betulkan personality pengantin dulu, barulah nak pakai baju apa tu yang penting. Yang penting tolong. Dan pembikin kursus perkahwinan, jangan kita buat kursus hanya untuk dapat sijil. Kalau boleh, orang yang ceramah kat kursus tu mesti niat kerana Allah, betul-betul memberi ilmu untuk mengubah hidup. Dan carilah orang yang benar-benar mempraktikkan apa yang dia cakap, bukan setakat teori buku saja. Wallahualam. Terima kasih. Kita buka talian 0362051550. Zila dari Kuala Selangor. Saya dah berkahwin selama 23 tahun. Tahniah. Okey. Masalah saya sekarang, suami saya sering mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan pada kami sekeluarga. Setelah saya setelah saya kaji tentang latar belakang suami saya, dia memang jenis family yang suka mengeluarkan kata-kata kesat pada family. Jadi saya telah berusaha untuk memperbaiki keadaan. Saya itu saja.
Okey, betul lah saya kata, kalau kita nak kahwin seseorang ni bukan untuk puan, untuk kita semua. Nak kahwin dengan seseorang, cuba kenal diri dulu, diri keluarga dia dulu. Kalau nak beri anak kita pada anak lelaki seseorang, tengok perangai bapa dia dan macam mana ayah dia melayan ibu dia. Sebab anak lelaki akan belajar melayan isteri macam mana ayah dia melayan ibu dia. Itu dia punya paradigma. Jadi memang betul lah, suami puan pasal dia kecil, dia punya conditioning, programming dia, paradigma dia, bercakap dengan orang tapi kuasa kesat. Puji tak boleh, kalau puji tu tak mature, macam-macam lah dia punya sistem kepercayaan dia tu. Jadi baguslah puan cuba ambil perubahan dan bagi kita, kalau suami kita macam apa kita nak buat, cuba tulis apa yang tak kena dengan dia. Mungkin satu perkataan saja, tapi dia tak minum, tak pukul kita, dia semayang baik, dia murah hati, dia jaga tu. Cuba fokuskan apa yang bagus, insyaAllah apa kita fokus akan berkembang, yang tak fokus akan hilang. InsyaAllah. Faris bertanya, Prof, macam mana nak tingkatkan keyakinan diri? Kadang-kadang personality ni juga ada kena-mengena dengan keyakinan, Prof. Bagaimana? Saya nak cakap satu statement. Punca masalah seluruh dunia ialah kurang keyakinan diri. Dan orang paling bertanggungjawab keyakinan diri ialah ibu bapa. Berapa orang daripada ibu bapa yang memuji anak? Setiap kali kita puji, keyakinan meningkat. Setiap kali kita marah dan mengeji dan mengkritik, hilang keyakinan. Dan orang yang hilang yakin diri ni, dia rasa tidak menyayangi diri. Lepas tak sayang diri, dia tak sayang orang. Lepas tak sayang orang, dia buat jahat kat orang. Dia buat jahat kat orang buat jahat kat dia. Persepsi dia lagi teruk. So dia makin teruk. Cara nak tingkat keyakinan diri, yang pertama, kenal pencipta kita. Cuba lihat, kenal diri kita, siapa kita, dan cuba lihat makhluk teragung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari ilmu, tengok akhlak Rasulullah, cuba ubah akhlak kita. Dengan sendiri kita akan mengubah diri. Dan cuba ubah kawan-kawan kita. Kalau ada kawan-kawan kita yang kutuk-kutuk, sebenarnya orang yang kutuk orang tu orang yang kurang yakin diri. Jadi kalau kita berkawan dengan orang kurang yakin diri, memang kita jadi kurang yakin diri. Apa kata ubah kawan-kawan di Facebook yang teruk-teruk tu delete semua, yang newsfeed yang negatif delete, unfriend semua kawan. Memang orang marah saya, tapi inilah konsisten mesej saya. Gunakan Facebook untuk ladang pahala, bukan ladang neraka. Gunalah handphone kita untuk ladang pahala, bukan ladang neraka. Contohnya, Mufti Meng kata, sebelum kita tidur, apa kita dengar? Sekurang-kurangnya dengar satu mesej daripada Syekh yang kita pilih, daripada duduk tengok filem ngarut sebelum tidur. Bayangkan keladak, macam mana jiwa kita keladak masa roh meninggalkan kita masa kita tidur. Paling tidak pun pilih buku-buku yang bawa mesej-mesej positif, Prof. Dan ingat, siapa kita nak jadi, kita mesti bayangkan diri kita nak jadi the last 5 minutes before kita tidur. Sebab itu roh meninggalkan kita dan masuk ke alam maya, dan masa itulah kita jadi magnet pada apa kita hendak. Kalau betul, saya setuju dengan Prof. Kalau kita pilih kawan-kawan yang macam mana ada dalam list kawan-kawan kita tu, bila kita buka Facebook di pagi hari, mesti kita nak tengok yang positif saja. Mana yang negatif tu kita tak nak tengok. Tak ada. So pilih kawan. InsyaAllah. Terima kasih. Kita dengar lagi manggil kita, talian 03-6205-1500. Ina dari Subang. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Ya, saya ada soalan mengenai dengan anak sulung saya. Saya nak tanya, Prof, macam mana kita nak mendidik anak saya supaya dia lebih mendengar dan tidak degil dan tantrum dia. Saya menyesal sebab the first 4 years tu dia dibesarkan oleh ibu bapa saya yang kurang endah kepada bahagian bab agama, dan saya sekarang menyesal kerana tidak mendidik dengan cara betul, Prof. Saya harap Prof dapat bantu saya dan bagi motivasi macam mana saya nak mendidik, bagi dia balik ke jalan yang sebenarnya, iaitu bangun solat, tak tinggal solat dan sebagainya. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya admire puan yang telefon ni. Anak baru kecil dah fikir Banyak orang anak dah 20 tahun tak sedar-sedar lagi, masih lagi pakai jeans ketat dengan rambut mengerbang lagi. Okey, tahniah puan. Yang penting kita ni kita mula sedar pada diri kita, dan kita boleh menyesal, tetapi jangan menyesal sedih saja, tak ada tindakan, tak boleh. So caranya macam ni. First 4 years tu memanglah dia membentuk paradigma, tetapi lepas 4 tahun hingga 6 tahun masih ada masa lagi untuk masuk paradigma. So kalau kita mungkin kurang tu, saya nak sebut ni, orang yang paling berjaya ialah orang yang menjadikan ibu bapa mereka role model, contoh mereka. So kita ni nak tahu anak kita berjaya atau tidak, adakah kita contoh yang baik pada anak-anak kita. So puan, untuk betulkan anak puan, betulkan diri puan dulu.
Puan tengok puan punya akidah macam mana. Adakah puan ni hanya Allah di hati atau hanya manusia? Adakah kita pakai ke buat kerja ke buat majlis ke sama fikir orang kata? Okey, nombor 2, kita punya ibadah. Tolong cukupkan solat kita. Dan yang ketiga, akhlak. Akhlak kita termasuk pakaian. Saya nak menyeru sangat, merayulah pada semua wanita. Jika kita semua tidak menutup aurat dengan sempurna, kita dalam kemungkaran pada Allah, dalam murka Allah. Bagaimana kata-kata kita ni nak menyentuh hati anak kita, sebab dia timbul daripada hati yang kotor. Hati yang kotor saja yang degil nak buat apa Allah suruh. So kalau kita nak meletakkan pakaian menutup aurat macam gunung Uhud punya berat, punya susah, bayangkan kita degil dengan Allah. Kalau kita degil dengan Allah, kita ingat anak-anak baik kita. Siapa yang buka hati anak degil atau taat pada kita? Selagi kita tak betulkan ketaatan pada Allah, jangan harap anak untuk taat pada kita. Cuba pegang kata-kata ini dan kita akan sibuk melakukan ketaatan. InsyaAllah Allah buka hati mudah saja. Orang yang teruk pun Allah mudah, macam Nabi berdoa antara Abu Jahal dengan Umar Al-Khattab masuk Islam. Yang teruk macam tu, dengan satu ayat saja surah Toha boleh berubah. Kita ni satu Quran depan kita duk baca ni, tak berubah-ubah apa jadi pada hati kita. Dan Mufti Meng sebut tadi, dia dapat satu hadis diberi oleh orang Malaysia, dia sebut orang Malaysia, translation bahasa Inggeris Quran, translation saja, tak ada ayat Quran pun. Dia pasang dekat radio dia, seorang non-Muslim nak kata, dia terus, where is this from, dia kata. Wow, it's so powerful. Terus, maknanya orang yang ingat, orang bukan Muslim semua potensi menjadi Muslim. So jangan pandang rendah. So kita ni kalau boleh jangan hukum orang, jangan tengok orang, betulkan diri sendiri dan zikir yang paling baik ialah memahami ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita terjemahan tak baca, tengok kita para wanita sekalian duduk tadarus berapa puluh kali Ramadan, perangai tak berubah ni kenapa? Sebab kita buat setakat mulut. Tolong betulkan hati kita. Amin. Moga Allah beri panduan pada Puan Nina ya. Ya, kita doakan. Saya rasa Puan Nina okey, insya-Allah. Insaf tu pun sebenarnya satu rahmat. Betul. Dari Allah SWT. Yang senang ni kita waktu kita ni Mazina, bila kita rasa kita tak betul, itu satu nikmat. Bila kita rasa betul, nauzubillah. Sentiasa kita rasa kita berdosa. Terima kasih Prof. Maziah dari Kuantan. Saya ingin bertanya tentang kalau kita menghadapi masalah orang yang kita ingin menegurnya, sama ada kita ignore ataupun kita terus terang dalam menyelesaikan satu masalah. Okey, terima kasih. Banyak konsep menegur ni. Saya ingat Datuk Fadilah Kamsah pernah bercakap, saya dengar dia kata, kita doakan orang, berilah keberanian orang untuk menegur kita, sebab teguran itu bagus, pujian itu racun. Bagi kita pula nak menegur orang macam ni lah, kita perhatikan, bila kita tegur orang, orang sakit hati. Bila kita tegur orang tak suka. Maknanya apa? Siapa yang buka hati orang tu? Allah kan? Jadi kalau kita tegur orang, kita datang daripada hati yang kotor, memang orang tak suka. Cuba bersihkan hati, tegur orang daripada hati yang bersih. Tidak menghukum dia, tapi dengan penuh kasih sayang. Sebab itu jangan cuba nak tegur orang yang tak sayang kita. Kita kadang kita tegur orang pasal nak hina orang, nak jatuhkan orang, dengki dengan orang. Tengok niat kita tegur untuk apa. Kalau kita tingkatkan emosi kita dengan penuh kasih sayang, orang akan menerimanya. Wallahualam. Terima kasih. Ada nama Cik Sati. Assalamualaikum. Saya selalu bagi upah wang kepada anak saya setiap minggu atas sebab perangai baik dia seperti solat, basuh pinggan dan lain-lain. Adakah itu cara yang baik untuk membina personaliti? Itu boleh reward. Itu saya rasa untuk mula-mula budak kecil boleh. Tetapi pasal masa budak kecil mungkin akidah dia tak kuat, dia nampak duit. Tetapi bila dah besar, kita sebut pahala. Sebab tu saya cadangkan, bila anak kita mula faham dosa, pahala, syurga, neraka tu mainan bibir kita. Terima kasih Prof. Kita dengar lagi Siti dari Terengganu. Saya ada kurang faham sikit dengan peraturan yang suami saya berilah. Saya dah kahwin dalam dekat 10 tahun dah. Lepas tu suami saya ni tidak berapa suka saya berkawan. Dia kata takut salah pilih kawan, takut kita yang baru nak hijrah ni patah balik ke yang tidak baik. Lepas tu dengan keluarga pun tak semuanya lagi yang hijrah, jadi dia pun nak jarakkan jugalah. Tapi saya rasa sunyi lah Prof. Harap Prof boleh tolong sikit lah. Terima kasih. Mungkin peringkat suami tu dia nak jaga supaya puan tidak terbawa-bawa. Yang puan mesti harus buktikan pada suami ialah puan telah membina dalam masa 10 tahun, telah membina kekuatan dengan mencari ilmu,
dengan bangun tengah malam, dengan baca Quran, dengan berakhlak mulia dengan suami, maka baru nampak jelas tentang status puan. Selagi suami tidak ada keyakinan, memang pasal kita manusia ni ialah orang yang sosial, ya. Kita makhluk sosial, maka kita suka bercampur dengan orang. Dan sebenarnya bila jumpa orang baik, aura positif kita akan merasa seronok. So apa kata komunikasi dengan suami dan cakap pada dia bahawa kita ingin untuk bersilaturahim. Sebut bersilaturahim, bukan berkawan. Okey, terima kasih. Muhammad dari Puchong. Macam mana saya nak dinilai dengan yang sebelum ini? Sebelum ini saya seorang budak yang sangat nakal dalam kehidupan remaja saya. Dan apabila saya dah peringkat umur, saya meningkat ke dewasa, saya kenal dengan seseorang dan saya belajar satu ilmu, di mana ilmu itu dia mengajar tentang ma'rifah. Tetapi setelah saya belajar tentang ma'rifah, apa yang saya melihat di sekeliling saya banyak melihat sesuatu perkara yang sangat baik. Sekalipun perkara itu jahat, saya melihat satu benda yang baik. Tapi pandangan masyarakat terhadap saya masih lagi seperti mana yang dulu. Terima kasih. Masya Allah, saudara punya ilmu yang sangat tinggi lah. Bila makrifat tu ilmu yang tinggi, ya. Sama-sama kita belajar. Macam ni lah, kalau kita benar-benar sudah makrifat, kita sudah tidak ternampak apa pandangan orang pada kita. Jadi kalau betul-betul kita ma'rifatullah, kita akan bebas daripada penghargaan manusia sebab kita sibuk dengan Allah sampai tak nampak makhluk. Cuba sibukkan diri kita dengan pencipta, bukan dengan ciptaan. Wallahualam. Terima kasih. Cik Agus dari Papar. Ada seorang kawan macam selalu menyinggung perasaan hati seorang kawan lah. Selalu bercakap lucah dengan, kalau perkataan tu janganlah terlampau buat begitu. Saya minta pendapatkan bagaimana manusia begitu. Ditegur pun dia cakap yang itu juga. Ditegur pun kita juga disalahkan. Yalah, bahasa melambangkan bangsa. Dan apa bahasa yang keluar, itulah yang di dalamannya. Dan selalunya orang bercakap bahasa macam tu sebab fikiran dia tak ada fikir lain. Dan fikiran dipengaruhi oleh bahan bacaan, bahan TV dan bahan cyber. So mungkin saudari kalau payah nak ubah, cuma jauhkan diri ataupun teruskan jadi baik sampai dia rasa nampak tidak elok kalau tidak baik. InsyaAllah. Kita dengarkan lagi dari Syah Alam. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Saya nak tanya, Prof, bagaimana kita nak tangani seorang tu yang suka komplain? Dia merupakan orang yang terdekat pada kita. Sebab kadang nampak jalan rosak pun dia komplain, nampak ini dia komplain. Kadang kita tu kadang rimas, Prof. Macam mana kita nak tangani, Prof? Okay, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Yang pertama, kita macam ni. Bila kita nampak orang tak elok, pertama kita belajar daripada dia. Bila kita nampak dia komplain, kita tak suka, maka kita tidak akan komplain. Dan sebenarnya spesies manusia suka komplain ni, saya sebut spesies ialah orang tidak bersyukur dan orang yang tidak bahagia. Sebab hanya orang bersyukur yang bahagia. Cuba kita audit diri kita dan tengok orang keliling kita yang banyak komplain, hidup dia macam mana, tak ke mana pun. Bila jalan berlubang, dia jalan 10 km jumpa satu lubang, dia tak bersyukur masa 10 km satu lubang pun dia komplain. Macam itulah hidup kita. Highway hidup kita ni memanglah ada lubang sikit-sikit whatever, tetapi kita fokus apa yang kita hendak. Itu saja. Jadi nak tanganinya, suruh dia beri ilmu lah. Download Radio Hakim, so dengar Radio Hakim. Itu saja jawapan saya. Penyelesaian saya, dengar Radio Hakim. Ya, betul. InsyaAllah kita berhenti sekali lagi dan kita akan raikan lagi rakan-rakan panggil kita 0362051500. Bahagianya negara apabila bahagianya masyarakat. Bahagianya masyarakat apabila bahagianya keluarga. Bahagianya keluarga apabila individu dalam keluarga itu celik mata hatinya. Bersama Prof Muhaya dalam Siri Jelajah Celik Family Bersama Bahagia Membahagiakan, Kuala Lumpur 29 Disember, Dewan Merdeka PWTC. Jom Celik Family, hubungi 0102880243 atau 41 ataupun layari family.celix.com. Dan at the end of the day, kita maafkan semua orang dan kita insya-Allah pagi esok kita boleh bangun dengan keadaan yang bahagia, supaya kehidupan kita akan lebih bermakna lagi di sisi Allah. Amin, insya-Allah. Itulah perkongsian bersama Islam itu Indah. Insya-Allah moga-moga hidup anda lebih bermakna. Masih lagi kita bersama dengan Profesor Dr. Muhaya bicara tentang orang membina personality, Prof. Ya. Itu penting sekali. Insya-Allah kita nak kongsi lagi pemanggil kita dari Sri Kembangan, Nazrina. Silakan. Assalamualaikum, Prof.
saya ingin tanya, saya bekerja di bahagian kewangan. Cuma masalah saya, bila kita kerja di bahagian kewangan ni, kita akan nampak beberapa isu-isu ataupun kes-kes staff-staff yang tidak beretika dalam menuntut claim ataupun invoice. Masalah saya sekarang, saya tidak mendapat support daripada superior saya, di mana etika bekerja tidak ada di situ. Jadi saya rasa saya tidak mahu bersubahat dalam situasi begini, tapi dalam masa yang sama saya tidak boleh untuk meletakkan jawatan disebabkan suami saya tidak mampu lagi untuk menanggung keluarga. Jadi apa pendapat Prof? Terima kasih. Susah ya. Macam inilah saya rasa Puan minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan komunikasi dengan baik kepada mereka yang salah claim. Cuba berkomunikasi dulu, cakap minta maaf, saya beritahu saya ni nak rezeki yang halal, dan saya rasa kalau rezeki halal anak-anak jadi baik, ibadah kita khusyuk, badan pun sihat, apa kata cuba perubahan dan beri ilmu. Dan cakap pada superior tu, beritahulah minta maaf, tapi saya pernah dengar orang tu kata kalau kita berhijrah kerana Allah, jangan risau tentang rezeki Allah. Itu saya beri jawapan. InsyaAllah saya menyerulah kita semua ni, ya Allah ya Tuhanku, tolonglah ingat mati. Betul. Tadi baru saya kongsikan 4 perkara akan ditanya. Betul. Lepas tu kadang kita tengok orang dapat musibah pelik-pelik dan anak-anak pun degil, kita tengok memang punca rezeki tak betul lah. Saya dengan Mufti Meng kata kita dah terlewat kerja pun kena soal. InsyaAllah. Terima kasih. Kita dengar lagi dari Shah Alam, Cik Rusli. Macam kita nak berubah, nak kepada kebaikan, tapi saya sekarang dah umur 40, tapi mana nak mula, nak ubah tu macam mana, nak step nak ubah. Sebab sekarang ni saya dah hantar anak ke tahfiz kan, tapi masalah saya sendirilah macam mana nak belajar, nak mulakan kebaikan tu kan. Tahniah hantar anak tahfiz dah jadi pencen kubur, insyaAllah. Saya menyeru pada kaum Adam semua, mulalah dengan masjid, dekatilah dengan masjid. Masjid pun rumah Allah. Kat masjid kita akan jumpa orang yang baik, kita akan dapat ibadah dengan baik, kita ada majlis ilmu, cari majlis ilmu. Apa kata saudara start tengok apa program masjid, semua program yang baik, mau motivasi ke TV, semua cari ilmu. Setiap hari bangun nak cari ilmu. Ilmu itulah akan makanan jiwa kita yang meningkatkan kesedaran. Saya nak kongsilah ini benda perkara yang tentang keibubapaan yang saya dengar daripada Ustazah Isfadiah di PICC baru ini. Silakan. 23 November dia membentangkan tentang Dr. Hisham Al-Awadi, di mana salah satu parenting yang patut kita buat untuk anak-anak. Kan macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Quran kata. Dia buat 7 perkara, saya sebut saja senarai. Masa tak banyak ya. Silakan Prof. Yang pertama, sediakan pen. Yang pertama, kita sebagai ibu bapa sentiasa memperbaiki diri kita. Dia kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa rupa paras dia cantik depan kanak-kanak dan sebagainya, cara bercakap dengan anak-anak baiklah. Mana Anas yang pernah duduk dengan dia 10 tahun pun sentiasa tak pernah nampak Nabi tak senyum. Okey, so betulkan diri kita, improve rupa paras, kebersihan dan sebagainya. Yang kedua, kita tingkatkan hubungan emosi yang kuat dengan anak-anak kita. Tentukan anak-anak kita sayang kita dan kasih sayanglah. Number 1. Number 2 Yang ketiga, kita tentukan akidah itu kuat. Maknanya dalam hari-hari kita dengan anak kita ni sentiasa sebut tentang sirah Rasulullah, macam mana baginda beribadah, dan kisah Nabi lah. Akidah mesti kuat tu emosi akidah. Yang keempat ialah kita mengajar anak-anak kita ibadah, sebab simen kepada akidah ialah ibadah. Dan yang kelima, kita mengajar mereka moral. Maknanya bila kita mengajar anak kita solat berjemaah, kita mengajar mereka untuk teamwork. Bila kita mengajar mereka semayang solat tepat pada waktu, kita mengajar tentang disiplin. Dan Mufti Meng sebut, bila kita dalam solat, bila imam baca, ada tak bila dia baca ihdinas siratal mustaqim, kita amin? Tak ada kan? Kita tunggu dah habis baru. Itulah maknanya disiplinnya orang Islam ni, kalau kita ikut betul-betul. Yang moral acclaim. Yang keenam ialah mengajar mereka sexual education. Contohnya Islam buat lepas isyak tak boleh masuk, sebelum subuh tak boleh masuk, dan bila
kita yang jaga anak kita yang kecil ni, bila nak salin dia punya lampin pun kita sebut hati malu kat orang. Benda semua ni part of sexual education. Dan yang ketujuh, kita mengajar mereka untuk berinteraksi dengan orang ramai. Maka kita ajar mereka keyakinan diri, macam mana nak bercakap dengan orang tua, nak tunduk macam mana, masuk rumah orang beri salam dulu, pergi rumah orang tak boleh buka almari orang, buka fridge orang, macam-macam lah adab, subhanallah. Dan selalunya dan juga Ustazah Isfadiah sharekan sistem education terbaik di dunia di Finland, Mazina. Di mana ni personality juga ya, saya kanak-kanak sekolah di Finland start umur 7 tahun. Dalam Islam memayis 7 tahun kan. Dan kanak-kanak ni tidak ada exam untuk 6 tahun yang pertama. Dan sebab 6 tahun pertama kanak-kanak ialah untuk kanak-kanak tahu tentang dunia dan how to connect. Sebab tu dia banyak ajar baca pokok dan sebagainya, matahari dan sebagainya. Dan yang best lagi di Finland ni, dalam satu hari 4 jam saja di kelas dan 2 jam untuk professional development, di mana dia kongsi apakah cita-cita budak tu, maknanya dia ajar budak tu untuk saling tolong-menolong, untuk menghormati, untuk bercakap, memberi perhatian, ambil tanggungjawab. Maknanya dia panggil kita developkan personal development, personality dulu, baru kita ajar akademik. Di Jepun pun 1, 2, 3 semua manners dulu baru masuk akademik. Kita sibuk bangga nak boleh kira 1 hingga 10 umur 3 tahun. Apa ada? Tengok budak-budak yang bijak, ke mana mereka sekarang. Tapi budak-budak berakhlak, mana kita pergi. Dan sebenarnya nak tahu kualiti hidup kita, tengok kualiti akhlak kita. Sebab kalau akhlak baik, hubungan kita dengan manusia akan baik. Bila hubungan dengan manusia baik, semua kerja jalan. Betul. Banyak orang pandai kerja tapi akhlak tak bagus, orang tak mahu. Bukan material semata-mata. Subhanallah, saya nak serulah diri saya, kita semua ni boleh tak, jangan jadikan fokus benda-benda material yang akan hancur ni dalam jiwa kita. Cuba didik kita punya akidah tu, maknanya Allah saja di mana-mana. Allah saja tujuan kita. Itu yang redha nak cari. Cari kasih sayang Allah, nak kenal Allah. Saya nak ulang, saya sebut yang Datuk Puan Mahani ajar saya. Dia kata, Ilahi, kau yang kutuju, redhamu yang ku cari. Kurniakanlah kepadaku mengenalimu dan mengasihimu. Kalau hidup kita buat ini saja, Mas, tak usah cari lain. Dan jangan sibuk berdoa, belah saya nak pangkat, tak payah. Doa, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku orang bertakwa dan bersyukur. Sebab hanya orang bertakwa akan bersyukur. Dan hanya orang bersyukur akan ditambah nikmatnya, dia akan bahagia dunia dan akhirat. Dan kejayaan sebenar kita ialah masuk syurga menatap wajah Allah. Let that be your end point. But to get to there, kita mesti husnul khatimah. So macam saya kata, cuba bayangkan jenazah kita senyum kemasan berdasarkan perangai kita hari ini dan pilihan kita hari ini. Wallahualam. Minta maaf Mas pada semua ustaz-ustazah yang berlebih bijak pada saya. Saya suka terima teguran. Dan juga kepada orang tua pada saya, minta maaf kalau macam saya ni baik sangat, bagus sangat, minta maaf. Dan pada Mas yang baik hati, minta maaf terkasar bahasa Mas. Wallahualam. Terima kasih kepada Prof atas perkongsian kita membina personality, insyaAllah moga-moga menjadi yang lebih baik selepas ini. 5 rukun Islam yang awal Prof sebut tu, insyaAllah kalau kita fahami betul-betul, semoga kita menjadi insan yang lebih bertakwa dan juga bukan saja kepada Allah SWT, juga menjadi lebih baik kepada apa kata kita di sekolah baca rukun negara kan. Kita rukun Islam, bangun pagi, lepas bangun tidur tu tengok cermin, mengucap, go through the 5 phases tu. Tengok perangai saya macam tu tak? Wallahualam. InsyaAllah. Itu dia perkongsian untuk hari ini. Sampai kita bertemu Prof di minggu hadapan, InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang anda terus bersama di Kim FM, pilihan utama anda. Bahagianya negara apabila bahagianya masyarakat. Bahagianya masyarakat apabila bahagianya keluarga. Bahagianya keluarga apabila individu dalam keluarga itu celik mata hatinya. Bersama Prof Muaya dalam Siri Jelajah Celik Family bersama Bahagia Membahagiakan, Kuala Lumpur, 29 Disember, Dewan Merdeka PWTC. Jom Celik Family, hubungi 0102880243 atau 41 ataupun layari family.celix.com. Dan at the end of the day, kita maafkan semua orang dan kita insyaAllah pagi esok kita boleh bangun dengan keadaan yang bahagia. Supaya lagi di sisi Allah. Bual Bicara Islam Itu Indah bersama Profesor Dr. Muhaya itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Modest Culture, diinspirasikan oleh Profesor Dr. Muhaya. Layari www.modestculture.com.